KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera penonton Bina Upaya Guru di saluran Didik TV KPM. Anda bersama saya Nisa K. Sebuah lagi episod di mana kita suka nak berkongsi kepada anda semua tentang hala tuju atau kemajadian guru-guru di Malaysia. Tidak kiralah mereka ini guru-guru di bilik darjah ataupun golongan para pensyarah ataupun mereka yang terlibat di bahagian pentadbiran. Dan episod kali ini sangat-sangat istimewa kerana tajuknya program pengukuhan pendidikan bahasa Inggeris tidak kepada murid-murid tetapi kepada guru-guru, malah kepada pegawai-pegawai Kementerian Pendidikan Malaysia. Episod ini kita akan membincangkan berkaitan program pendidikan bahasa Inggeris untuk guru-guru bahasa Inggeris atau bukan bahasa Inggeris serta pegawai-pegawai KPM seperti yang saya sebutkan sebentar tadi, bagi meningkatkan pengetahuan mereka dan juga kemahiran bahasa Inggeris dalam aspek kompetensi bahasa atau pedagogi dalam pengajaran serta kegunaan teknologi dalam pengajaran bahasa Inggeris. Banyak yang kita nak bincangkan bersama-sama dan pastinya ada tetamu khas yang akan sama-sama dengan Nisa di sini pada hari ini. Kita ingin mempersilakan Dr. Azlina Muhammad yang merupakan Ketua Jabatan Pengurusan Pengajaran Bahasa Inggeris ELTC bagi topik kita pada hari ini. Selamat datang, Doktor. Terima kasih, Nisa. Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kami pada hari ini untuk membincangkan topik kita, program pengukuhan pendidikan bahasa Inggeris. Jadi kita nak tahu pelbagai garis panduan yang dikeluarkan, pelbagai program yang telah dirangka untuk orang kata apa, meningkatkan lagi kualiti pegawai-pegawai pendidikan di seluruh negara, dan antaranya saya pasti program pengukuhan pendidikan bahasa Inggeris seperti yang kita akan bincangkan pada hari ini. Kita nak tahu apakah transformasi pendidikan yang termaktub dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2015 yang kita bincangkan pada hari ini. Okey, terima kasih. Baik. Nisa, sama-sama. Di atas peluang yang diberikan. Baik, melihat kepada transformasi pendidikan yang termaktub dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 ke 2025. Ya. Sebenarnya sebelum kita lihat pada transformasi itu, kita kena tahu kenapa adanya pelan ini. Jadi pelan pembangunan ini sebenarnya dihasilkan daripada kajian semula sistem pendidikan di Malaysia, dan dalam pelan ini dia menggariskan 3 objektif khusus, ya, yang mana pertamanya ialah untuk memahami prestasi dan cabaran semasa dengan memberi tumpuan kepada akses terhadap pendidikan, melihat kepada peningkatan standard, ya, kita nak merapatkan jurang pencapaian, memperkukuhkan perpaduan dalam kalangan murid dan juga untuk mengoptimumkan kecekapan sistem. Itu objektif yang pertama. Objektif yang kedua, sebenarnya pelan ini juga ingin mewujudkan visi dan aspirasi yang jelas, bukan saja kepada murid tetapi kepada sistem pendidikan secara keseluruhan untuk tempoh 13 tahun, 2013 hingga 2025 itu. Dan objektif yang ketiga ialah untuk menggariskan transformasi-transformasi yang perlu dilaksanakan untuk memastikan pendidikan itu dapat mencapai hasratnya. Ya, jadi dalam transformasi pendidikan ini dia telah senaraikan aspirasi, 2 jenis aspirasi. Yang pertamanya aspirasi kepada sistem pendidikan itu sendiri. Kita ada 5 aspirasi sistem pendidikan, iaitu akses, kualiti, ikuti, perpaduan dan kecekapan. Manakala untuk murid kita ada 6 aspirasi. Jadi untuk murid ni dia perlu aspirasinya ialah untuk berpengetahuan, mempunyai pengetahuan, mempunyai kemahiran untuk berfikir, kemahiran untuk memimpin, kemahiran dui bahasa. Itu kaitannya dengan hari inilah nanti. Kemahiran dui bahasa, etika dan kerohanian, dan juga identiti nasional. Ya, jadi dalam mencapai 2 aspirasi ini,
pelan ini telah menggariskan 11 anjakan. Baik. 11 anjakan yang menjadi panduan untuk kita melaksanakan transformasi dalam pendidikan, sistem pendidikan supaya kita dapat mencapai aspirasi ini. Baik, sebelum kita pergi kepada apakah dia 11 anjakan yang doktor sebutkan tadi, saya nak tahu apa ataupun bagaimana transformasi ini mempengaruhi kepentingan serta kedudukan bahasa Inggeris dalam sistem pendidikan kita sekarang. Okey. Balik pada anjakan tu tadilah. Jadi saya tak akan senaraikan 11 anjakan tu, tapi saya ambil anjakan kedua yang mana berkait rapat dengan pengukuhan bahasa Inggeris itu sendiri. Jadi anjakan dua menjelaskan bahawa setiap murid itu perlu menguasai kemahiran bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris dan digalakkan juga menguasai satu bahasa tambahan. Jadi di bawah aspek kemahiran bahasa Inggeris itu, setiap murid akan mengikuti pembelajaran bahasa Inggeris daripada guru yang mempunyai kemahiran mengikut satu standard antarabangsa. Ya. Jadi di situlah peranan kami lah. Di situ yang kita lihat bila kita kata satu standard antarabangsa, guru yang tidak mencapai standard ini kita akan beri latihan. Okey. Jadi bila kita cakap tentang kemahiran status standard antarabangsa, kurikulum perlu memain peranan dari segi disemak semula. Dan kini kalau kita lihat di sekolah, kurikulum pendidikan bahasa Inggeris lah ya, setelah dijajarkan kepada satu standard yang dikenali sebagai Common European Framework of Reference for Languages, lebih dikenali sebagai CEFR. Jadi kurikulum standard ini menjadi panduan kepada setiap peringkat sekolah untuk dijadikan aspirasi murid pada ketika itu. Jadi untuk memastikan kita mendapat guru yang mempunyai kemahiran yang standard, Kementerian Pendidikan Malaysia juga telah mengeluarkan satu surat perkeliling ikhtisas. Surat perkeliling ikhtisas ini bilangan 1/2020 yang mana menggariskan garis panduan bagi pegawai pendidikan pendidikan yang option bahasa Inggeris untuk mencapai tahap CFR C1. Baik, saya pasti banyak usaha-usaha yang dilakukan untuk kita sama-sama membantu pegawai perkhidmatan pendidikan di Malaysia yang mana jumlahnya bukan sedikit, mencecah ratusan ribu. Jadi pasti ada garis panduan ataupun cara-cara bagaimana mereka akan dibantu. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut berkaitan topik kita pada hari ini, jangan lupa kita nak rehat seketika dan jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini di saluran Didik TV KPM. Masih bersama kami di Bina Upaya Guru di saluran Didik TV KPM. Saya Nisa K dan Dr. Azlina sedang membincangkan topik kita, program pengukuhan pendidikan bahasa Inggeris. Saya ada sebutkan pastinya ada ruang-ruang yang diberikan kepada guru-guru ini untuk kita bantu mereka memberikan latihan, mungkin bengkel, mengikuti program dan sebagainya. Dan antara pusat bantuan yang kita wujudkan untuk guru-guru ini adalah English Language Teaching Centre, ELTC. Jadi kita nak tahu apa peranan utama ELTC di doktor. Silakan. Baik, terima kasih Nisa. Baik, Kementerian Pendidikan Malaysia melalui ELTC atau English Language Teaching Centre, sebenarnya kami adalah peneraju utama dalam penyediaan latihan kepada guru-guru bahasa Inggeris. Ya, jadi di ELTC ini kami menawarkan pelbagai latihan dari aspek bahasa, proficiency dari segi literasi pedagogi, penyelidikan dan juga pentaksiran, ya, antara aspek yang kami sediakan latihan. Jadi berkait dengan anjakan 2 tadi, salah satu program yang kami tawarkan sebenarnya adalah untuk meningkatkan proficiency guru. Jadi itulah. Baik, jadi itu antara fungsi dan juga peranan bagi ELTC. Saya sebenarnya nak tahu bagaimana ELTC ni memastikan hasrat yang termaktub dalam PPPM 2013 ke 2025 ini dan apa yang kita panggil sebagai the roadmap
tercapai? Ya, saya lupa nak sentuh the roadmap. The roadmap sebenarnya adalah kesinambungan daripada PPPM. Baik. Yang mana roadmap ini menggariskan dengan lebih terperinci garis masa dan juga perancangan untuk melaksanakan perubahan yang perlu dilakukan dalam usaha mengukuhkan dan meningkatkan bahasa Inggeris di dalam sistem pendidikan. Jadi di ELTC kami sebenarnya dalam usaha untuk meningkatkan kemahiran guru. Seperti yang saya sebutkan tadi kan, Nisa, kita nak memastikan guru itu berada di satu standard yang boleh membantu guru murid untuk mencapai aspirasi dalam pendidikan bahasa Inggeris. Jadi program yang kami ada sekarang ini di ELTC adalah dikenali sebagai Professional Upskilling of English Language Teachers, dikenali juga sebagai ProELT Enhanced. Jadi untuk program ini kami memberi latihan kepada guru-guru yang belum mencapai seperti yang digariskan dalam SPI tadi, perlu berada di CFR C1. Jadi untuk membantu guru-guru ini mencapai tahap tersebut, kita tawarkan program ini yang mana merangkumi 4 package latihan sebenarnya. Kita ada 3 package latihan. Kita ada threshold, kita ada vantage dan kita ada proficient. Jadi dan 3 latihan ini sebenarnya dijajarkan dengan standard antarabangsa tadi yang saya sebut, Common CFR, Common European Framework of References tu. Ya. Jadi untuk sekarang ini kita menawarkan 3 package ini, dan package yang sekarang ini ditawarkan secara menyeluruh adalah package proficient. Ya, jadi package proficient ni ialah untuk meningkatkan tahap penguasaan guru daripada B2 ke C1. Jadi bila dia menyertai program ini, semua modul yang terkandung adalah untuk membantu mereka meningkatkan ke tahap C1 itu. Jadi dalam package ini kita ada 5 kemahiran yang kita sediakan, iaitu kita ada grammar and vocabulary, kita ada listening, speaking, reading dan writing. Ya, jadi 5 komponen ini kita nak meningkatkan kemahiran guru dari segi bahasa dari 5 aspek ini, dan di akhir program ini mereka akan dinilai. Mereka akan dinilai menggunakan ujian pasca latihan. Jadi saya suka ingatkanlah juga bagi guru-guru yang sebenarnya menyertai program ini, apabila dia mendaftar dengan program ini, di akhir latihan ini mereka akan ada satu ujian yang akan mereka duduki sebelum tamat. Jadi ujian ini akan menentukan sama ada dia dah capai atau tidak tahap penguasaan CFR C1 itu. Baik, sebenarnya doktor, saya tertarik di awal tadi doktor ada sebutkan mengenai surat perkeliling ikhtisas KPM berkaitan dengan garis panduan pelaksanaan tahap penguasaan bahasa Inggeris. Mungkin doktor boleh jelaskan dengan lebih lanjut berkaitan dengan surat perkeliling yang disebutkan tadi. Okey. Baik, berbalik pada surat perkeliling ikhtisas itu, sebenarnya SPI itu menggariskan keperluan dan kepentingan guru-guru yang ditermakan sebagai pendidik murid. Guru kita termakan sebagai pendidik murid, dan pensyarah ditermakan sebagai pendidik guru. Jadi dalam SPI tersebut telah dinyatakan dengan jelas bahawa pendidik murid perlu berada di tahap penguasaan CFR C1. Dan pendidik guru iaitu pensyarah berada di tahap CFR C2, iaitu tahap yang paling tinggilah. Tapi C1 C2 ni masih di tahap proficient sebenarnya. Kalau kita rujuk pada CFR framework tu, dia duduk proficient, cuma satu di C1, satu lagi di C2. Jadi di atas keperluan itu, kami di ELTC menyediakan latihan supaya kita bantu guru-guru ini untuk capai tahap tersebut. Betul, adanya pusat latihan seperti ELTC ini membantu guru-guru. Jadi kita sarankan guru-guru untuk mendaftar bersama-sama dengan ELTC. Kita akan sambung perbincangan kita selepas ini. Jadi penonton di rumah jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Bina Upaya Guru Didik TV KPM.
Terima kasih masih menonton Bina Upaya Guru di saluran didik TV KPM. Masih bersama saya Nisa K dan juga Dr. Azlina bagi topik kita hari ini, program pengukuhan pendidikan bahasa Inggeris. Seperti yang kita tahu, program ini dibuka, peluang ini terbuka kepada guru-guru option bahasa Inggeris. Bagaimana dengan peluang-peluang yang ditawarkan, yang disediakan buat guru-guru bukan option bahasa Inggeris untuk meningkatkan pengetahuan mereka? Mungkin ada yang rasa macam saya nak meningkatkan pengetahuan dan penguasaan saya dalam bahasa Inggeris. Bagaimana dengan guru bukan option bahasa Inggeris ni, Doktor? Okey, dari segi untuk guru bukan option bahasa Inggeris, kita ada tawarkan program intervensi tambah option. Selalu dikenali sebagai PITO lah. Tapi berkaitan dengan pengajaran bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua, TESOL. Ya. Jadi program ini sebenarnya ditawarkan kepada semua guru option bahasa Inggeris, guru-guru option bukan option bahasa Inggeris yang kita sedia maklum ada ramai sebenarnya di sekolah. Sebab kita tak nafikan kita perlu ada sekolah-sekolah yang tidak mempunyai guru bahasa Inggeris yang mencukupi, jadi dia memerlukan bantuan daripada guru-guru yang bukan option untuk membantu mengisi kekosongan ini. Jadi untuk program PITO, saya refer sebagai PITO lah ya, saya rujuk sebagai PITO. PITO TESOL ni dia programnya selama 12 bulan. 12 bulan. Wow. Program selama 12 bulan yang mana guru-guru ini boleh memohon dengan ada 3 syarat. Syarat pertama, mereka perlu mempunyai sarjana muda. That means dia ada ijazah lah. Tapi tak kira apa saja bidang. Tak kira bidang. Kena ada sarjana muda. Keduanya telah mengajar bahasa Inggeris lebih kurang 3 tahun. 3 tahun. Dan juga mempunyai 8 masa mengajar. Sekarang ni kira maknanya dalam di sekolah tu dia ada 8 waktu lah. 8 waktu. Jadi dia layak untuk memohon program ini, yang mana program ini ada 9 modul. Dalam 9 modul ni dia ada kerja khusus, dia ada kuliah. Selama 12 bulan. Selama 12 bulan tu dia kena lengkapkan 9 modul dan di akhir 9 modul tu dia akan ada amalan profesional atau lebih dikenali sebagai praktikum. Dia praktikum selama 10 minggu. Tapi dia tak payah pindah sekolah lah. Dia sesi praktikum tu berlangsung di dalam sekolah. Di sekolah yang dia sedang mengajar ini. Jadi di akhir program nanti, bila dia dah selesai dan dia lulus, guru-guru ini akan dianugerahkan sijil siswazah lanjutan pengajaran bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua yang dikeluarkan oleh Institut Pendidikan Guru Malaysia, IPGM. Saya sebenarnya tertanya-tanya dalam tempoh 12 bulan ini, bagaimana ianya akan memberi kesan terhadap kerja hakiki mereka, tugas harian mereka di sekolah? Sebenarnya mereka diberi peluang untuk menghadiri kuliah sebenarnya dengan kebenaran. Jadi pihak ELTC akan memaklumkan kepada Jabatan Pendidikan Negeri, kepada PPD dan juga sekolah memaklumkan bahawa pada masa-masa tertentu ini guru-guru ini perlu menghadiri kuliah. Dan kuliahnya tak ada sampai berminggu-minggu. Dia hanya akan ambil sebagai contoh 3 hari, 4 hari. Kekerapannya tidaklah penuh. Tidak penuh. Jadi sebab kita akur, mereka ada tugas hakiki yang perlu mereka jalankan, laksanakan di sekolah. Jadi pendekatannya begitu. Jadi kita beri ruang dan masa untuk mereka menyelesaikan tugasan. Dia ada tugasan, setiap modul tu ada tugasan dan akhir sekali kita tengok bagaimana dia mengaplikasikan kemahiran ataupun pengetahuan yang dia dah dapat tu dalam amalan profesional praktikum. Ini berkaitan dengan guru-guru di sekolah. Bagaimana dengan pegawai pendidikan yang ingin meningkatkan penguasaan mereka dalam bahasa Inggeris? Okey. Jadi kita tak lupa jugalah pegawai-pegawai di Kementerian Pendidikan sendiri dan juga sebenarnya kita tawarkan satu program ni yang dikenali sebagai English at the Workplace. English at the Workplace ni sebenarnya dia memberi peluang pada
Pegawai-pegawai. Sasaran kumpulan iaitu guru bahasa bukan option mungkin. Pegawai dan staf sokongan KPM, boleh daripada Jabatan Pendidikan Negeri, PPD dan juga jabatan di luar untuk menggunakan bahasa Inggeris dalam konteks kerja. Dalam penyelesaian masalah contohnya. Dan kursus yang ditawarkan ada merangkumi tiga jenis sebenarnya, iaitu oral communication, kita ada written communication, dan kita ada speaking as a professional. Jadi 3 aspek utama ni kita jelmakan dalam kursus. Ada 6 kursus di bawah tier 1 dan kita ada 4 kursus di bawah tier 2, ya. Jadi walau bagaimanapun English at the Workplace ni dia unik sikit. Unik dari segi dia lebih memenuhi keperluan sasaran kumpulan sasaran. Maksudnya jika kumpulan itu memerlukan lebih fokus kepada aspek-aspek lain, ya. Jadi itu yang akan kita rangka maknanya dalam kursus lebih tersebut. Spesifik. Ya, buat lebih kepada mereka. keperluan kumpulan itu sendiri. Jadi apa yang mereka rangkakan itu tidaklah tersasar daripada keperluan mereka. Baiklah, memandangkan waktu sebenarnya sangat-sangat cemburu dengan kita, Doktor. Sedikit harapan daripada Doktor kepada guru-guru di Malaysia yang mungkin berminat nak menyertai kursus ataupun program yang ditawarkan ini. Silakan. Baik, di kesempatan ini saya ingin menyeru kepada semua guru option bahasa Inggeris, juga bukan option bahasa Inggeris, untuk merebut peluang untuk menghadiri program latihan yang disediakan oleh English Language Teaching Centre bagi meningkatkan kemahiran kita sebagai seorang penjawat awam dan memastikan bahawa anak murid kita mendapat faedah daripada kursus professional development sebegini. Baik, bukanlah untuk kepentingan diri semata-mata, tetapi untuk kemenjadian murid kita, memberikan juga pulangan kepada sekolah itu sendiri. Baiklah, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada tetamu jemputan kita hari ini, Dr. Azlina Muhammad yang merupakan Ketua Jabatan Pengurusan Pengajaran Bahasa Inggeris ELTC yang bersama-sama dengan kita pada hari ini di Bina Upaya Guru. Semoga kita berjumpa lagi dan terima kasih penonton Didik TV KPM. Diharapkan anda mendapatkan input yang positif daripada episod kita pada hari ini. Saya Nisa K, semoga kita bertemu lagi. Assalamualaikum.